السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk
kewajipan memelihara keluarga. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Tahrim ayat 6 yang dibacakan di awal khutbah ini, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya adalah manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat yang kasar, bengis layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah terhadap setiap perkara yang diperintahkannya kepada mereka. Dan mereka pula tetap setia melaksanakan segala yang diperintahkan. Ayat tersebut menjelaskan betapa beratnya tanggungjawab suami atau bapa yang mesti dilaksanakan agar keluarga yang telah dibina akan senantiasa dirahmati Allah dan terhindar dari perkara yang boleh merosakkan kebahagiaan keluarga. Sebagai seorang ketua dalam sesebuah keluarga, kitalah yang menentukan hala tuju ahli keluarga kita, sama ada bakal menghuni syurga atau menerima azab neraka di akhirat kelak. Hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi an ra'iyatihi." Sesungguhnya setiap daripada kalian adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sedarkah kita bahawa menjadi seorang suami atau bapa itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ahli keluarga kita, sama ada suami, isteri, ibu bapa atau anak-anak, semuanya mempunyai nilai tersendiri dalam Islam. Islam menuntut kita untuk menunaikan kewajipan yang perlu ditunaikan terhadap mereka. Menurut Ibnu Al-Munzir, Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berpesan, ajarkanlah diri kamu dan keluarga kamu tentang kebaikan dan didiklah mereka. Pesanan ini juga secara tidak langsung menggesa para suami agar mempelajari perkara fardu yang diwajibkan agar dapat memberikan bimbingan yang baik kepada ahli keluarga. Oleh itu, sebagai ketua keluarga juga, pastikanlah setiap ahli keluarga kita diberikan perhatian sepenuhnya dalam perkara-perkara berikut. Yang pertama, mengutamakan pendidikan agama dan akhlak mulia. Penekanan dalam soal pendidikan agama, terutamanya beriktikad dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, mempelajari dan mengamalkan syariat Islam serta berakhlak mulia seperti akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sangat penting agar tidak ada ahli keluarga yang terlibat dalam sebarang ajaran sesat yang merugikan kehidupan di dunia dan di akhirat. Individu yang berakhlak mulia dapat membentuk ahli keluarganya hidup berkasih sayang, tolong menolong, hormat menghormati dan mengutamakan sikap toleransi. Yang kedua, kewajipan memelihara isteri dan anak-anak. Institusi keluarga merupakan tunjang kepada kesinambungan rantaian manusia dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Andai sesebuah keluarga itu benar-benar menurut acuan dan kehendak Islam yang tulen, maka ia akan menghasilkan generasi baru Muslim yang unggul. Namun, jika sebaliknya, keadaan keluarga yang porak-peranda, haru biru, kacau bilau dan tiada hala tuju, pastilah kelahiran generasi Muslim yang unggul itu akan terencat dan terbantut. Lantaran itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan melalui firman-Nya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat. Peringatan paling penting ialah supaya berpegang teguh dengan akidah Islam dan jangan sekali-kali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang telah dipesan oleh seorang bapa contoh yang bernama Luqman Al-Hakim
kepada anak-anaknya sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa dia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Yang ketiga, menghidupkan suasana agama Islam dalam rumah tangga. Sebagai ketua keluarga, kita sewajarnya menyadari bahawa keindahan, ketenangan, kebahagiaan dalam keluarga sudah pasti dapat dirasakan apabila seorang suami, bapa, isteri, ibu dan anak-anak hidup dalam suasana kehidupan beragama yang dapat diterjemahkan seperti solat berjemaah, membaca Al-Quran, zikir, mengadakan majlis ilmu, menghidupkan solat malam, berdoa bersama dan sebagainya. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat-Nya dalam keluarga seperti ini yang akan menjamin sebuah kehidupan yang berbahagia dan tenang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmat-Nya ialah Dia menciptakan bagi kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan hidup mesra dengannya. Dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berfikir. Keempat, bijak dalam pengurusan keuangan keluarga. Bagi memastikan matlamat kebahagiaan keluarga dapat dirasai dan berkekalan, antara perkara lain yang perlu kita berikan perhatian juga ialah menerapkan hal ehwal pengurusan keuangan keluarga yang baik, seperti mengawal perbelanjaan yang perlu. Anak-anak dididik agar berhemah ketika berbelanja dan bersedekah serta mengamalkan sikap jimat cermat dan membuat simpanan untuk kegunaan pada masa hadapan. Semua perkara ini perlu difahami oleh setiap ahli keluarga demi membina dan membentuk sebuah keluarga bahagia dan harmoni, bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat kelak. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada kali ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan penghayatan daripada khutbah yang telah disampaikan. Antaranya, yang pertama, keluarga adalah merupakan suatu anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala dan amanah yang berat kepada kita. Yang kedua, kita hendaklah memastikan setiap ahli keluarga dididik dengan pendidikan agama dan akhlak untuk kecemerlangan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Seterusnya, membina keluarga yang bahagia bukan sekadar untuk kebahagiaan hidup di dunia semata-mata, tetapi demi kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dalam keadaan beriman juga,
kami hubungkan, yakni himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka di dalam syurga. Dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakan. Surah At-Tur ayat 21. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan kita supaya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada terus melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar senantiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Untuk itu, para jemaah dinasihatkan supaya mengamalkan kawalan kendiri, menjaga kebersihan diri dan sekitar. Patuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi elakkan penularan wabak agar kita terus dapat beramal ibadah dan melaksanakan aktiviti pengimarahan di masjid dan surau dan dapat bersama-sama beramal di bulan Ramadan yang bakal tiba tidak lama lagi seperti biasa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرفودين إدريس شاه أنهاج ابن المرحوم سلطان صلاحودين عبد العزيز شاه أنهاج. اللهم عدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك
Diwali Ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Anhaj fi amni wa salahi wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma asil umrahuma muslihain lil muzaffina wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Allahumma ya aziz ya muntaqim ya jabbar ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Palestin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana sahaja mereka berada. Kamu hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiaya serta dizalimi. Ya Allah, berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman manusia, kekejaman musuh. Ya Allah, Kau binalah semula keamanan dan kesejahteraan di bumi Palestin agar rakyatnya hidup bahagia. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.